Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 4, kesihatan manusia. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit serta pertahanan badan. Kita juga akan melihat apakah perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Apakah yang menyebabkan penyakit berjangkit tersebar dan bagaimanakah mikroorganisma yang memasuki badan dimusnahkan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah kita melihat blok sains. Virus Zika. Pernahkah anda dengar tentang virus Zika? Virus ini boleh dijangkiti melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Apakah tanda-tanda yang dialami oleh mangsa yang telah dijangkiti virus Zika? Virus ini biasanya menyebabkan demam, ruam, sakit otot, sakit sendi, sakit kepala dan konjungtivitis. Pada wanita hamil pula, virus ini boleh menyebabkan kecacatan serius kepada bayi yang dilahirkan, iaitu saiz kepala bayi lebih kecil daripada biasa dan menyebabkan kecacatan otak. Kata kunci yang murid-murid akan temui dalam tajuk ini adalah penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit, patogen, vektor, antigen, antibody, serum, imunan aktif, keimunan pasif, dan imunisasi. Sekarang kita pergi kepada 4.1, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit ada dua jenis, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit contohnya selesema. Penyakit berjangkit adalah penyakit yang berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung atau melalui medium dan vektor. Contoh, tuberkulosis, selesema, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Penyakit boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Manakala penyakit tidak berjangkit, contohnya adalah asma. Penyakit tidak berjangkit iaitu penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik atau gaya hidup. Contoh, kanser, hipertensi, diabetes, asma dan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung. Hipertensi berkaitan dengan tekanan darah. Kanser penyakit darah, diabetes adalah penyakit kencing manis. Penyakit tidak berjangkit tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu yang lain. Bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen, iaitu organisma yang menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, semua virus, setengah bakteria, protozoa, kulat dan cacing merupakan patogen. Penyakit berjangkit boleh disebarkan melalui air, udara ataupun sentuhan. Marilah kita mendengar dialog di antara dua orang sahabat di dalam sebuah kenderaan awam. Apa yang mereka bualkan?
Bagaimanakah penyakit berjangkit seperti selesema boleh dicegah? Kawannya memberitahu bahawa saya perlu memakai topeng penutup hidung dan mulut. Jika tidak, orang lain akan dijangkiti selesema. Jadi sekiranya murid-murid mengidap selesema ataupun penyakit berjangkit, murid-murid perlu memakai topeng penutup hidung dan mulut. Jika tidak, orang lain akan dijangkiti penyakit tersebut. Penyakit bawaan udara. Terdapat dua jenis jangkitan bawaan udara, iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Jangkitan titisan berlaku melalui percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Manakala jangkitan habuk berlaku melalui bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Jangkitan melalui udara dapat dicegah dengan mengamalkan cara-cara yang berikut. Yang pertama, menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Kedua, tidak meludah di merata-rata tempat. Ketiga, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Dan yang keempat, memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar ultra ungu daripada cahaya matahari boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Contoh-contoh penyakit yang boleh berjangkit melalui udara ialah tuberkulosis, selesema, sindrom pernafasan akut teruk SARS, influenza A, H1N1 dan cacar air. Sekarang mari kita melihat cetusan minda. Mengapakah influenza lebih cepat merebak semasa musim sejuk? Fikir-fikirkan. Sebentar tadi, cikgu telah tanyakan soalan, iaitu mengapakah influenza lebih cepat merebak semasa musim sejuk. Jadi, udara panas kurang tumpat, manakala udara sejuk lebih tumpat. Kita lihat, pada musim panas, udara panas akan bergerak ke atas kerana kurang tumpat, menjadikan kawasan di atas lebih panas, manakala udara yang lebih sejuk yang berada di atas akan bergerak ke bawah kerana udara sejuk lebih tumpat. Jadi, kawasan di bawah adalah berudara sejuk, manakala kawasan di atas adalah berudara panas. Jadi, pergerakan udara adalah secara menegak ataupun vertikal. Kita lihat pula pada musim sejuk. Pada musim sejuk, udara sejuk akan berlegar-legar di kawasan bawah kerana lebih tumpat. Jadi, udara sejuk tidak akan naik ke atas kerana pada musim sejuk, semua tempat adalah sejuk. Maka, tidak ada pergerakan secara vertikal, maka jika sekiranya terdapat virus influenza, maka virus influenza itu akan berlegar-legar di kawasan bawah. Jadi, pergerakan udara pada musim sejuk adalah secara mendatar ataupun horizontal. Sebab itu, pada musim sejuk, influenza lebih cepat merebak.
Penyakit bawaan air. Penyakit bawaan air disebabkan oleh sistem bekalan air yang tidak bersih dan sanitasi yang tidak sempurna. Selain daripada itu, banjir juga boleh merebakkan penyakit berjangkit. Jadi, apakah penyakit bawaan air? Penyakit bawaan air terdiri daripada penyakit kolera ataupun taun, penyakit demam kepialu dan juga dysentery ameba. Bagaimanakah cara kita menghalang ataupun mencegah penyakit bawaan air? Caranya ialah yang pertama, kita mencampurkan klorin di dalam kolam renang dan sistem bekalan air kerana klorin boleh membunuh mikroorganisma. Kedua, membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Seterusnya, ketiga, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Dan yang keempat, mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Jangkitan penyakit melalui sentuhan. Penyakit kurap dan penyakit panau disebabkan oleh kulat dan boleh berjangkit apabila berlakunya sentuhan kulit yang dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Seterusnya, penyakit sifilis dan gonorea merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Penyakit ini merupakan penyakit kelamin, berjangkit melalui hubungan seks. Patogen penyakit ini terdapat dalam air mani dan bendalir faraj. Dan seterusnya, penyakit AIDS. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV dan boleh berjangkit melalui hubungan seks, darah dan jarum suntikan. Jangkitan penyakit melalui vektor. Yang pertama adalah vektor lipas. Patogennya adalah Salmonella typhi. Kedua, vektornya adalah lalat. Patogennya adalah juga Salmonella typhi. Ketiga, vektornya adalah nyamuk Aedes. Patogennya ialah virus denggi. Seterusnya, vektornya adalah nyamuk Aedes. Patogennya ialah virus Zika. Vektor yang seterusnya adalah nyamuk Anopheles dan patogennya ialah Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Seterusnya, vektornya adalah tikus dan bakteria ataupun patogennya adalah bakteria Leptospira species yang menyebabkan penyakit kencing tikus. Sekarang, murid-murid boleh melihat jadual 4.2 iaitu tentang beberapa jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitannya. Pertama, penyakit malaria. Gejalanya ialah menggigil, demam dan berpeluh. Patogen yang menyebabkan penyakit itu ialah Plasmodium malariae. Vektornya adalah nyamuk Anopheles betina. Cara jangkitannya ialah gigitan nyamuk. Kedua, kolera. Gejalanya ialah cirit-cirit dan muntah. Patogennya ialah bakteria Vibrio cholerae. Vektornya adalah lalat dan cara jangkitannya ialah melalui makanan dan air yang tercemar. Seterusnya, penyakit denggi ataupun demam denggi. Gejalanya ialah sakit sendi, demam,
sakit kepala dan mata berair. Manakala patogennya ialah virus, vektornya adalah nyamuk Aedes dan cara jangkitannya ialah melalui gigitan nyamuk. Penyakit seterusnya ialah Zika. Gejalanya ialah demam, ruam, sakit sendi dan konjungtivitis, iaitu mata kemerahan. Patogennya ialah virus, vektornya ialah nyamuk Aedes, cara jangkitannya ialah melalui gigitan nyamuk. Seterusnya, kepialu. Gejalanya ialah demam, usus berdarah dan ruam merah. Patogennya ialah bakteria Salmonella typhi. Vektornya ialah lipas dan lalat. Cara jangkitannya adalah melalui makanan dan air yang tercemar. Dan yang terakhir adalah leptospirosis. Gejalanya ialah demam, sakit kepala dan sakit otot. Patogennya ialah bakteria Leptospira species. Vektornya adalah tikus. Cara jangkitan adalah melalui tanah, makanan dan air yang tercemar. Sekarang, marilah kita melihat bagaimanakah vektor menyebarkan penyakit. Pertama, kita lihat vektor nyamuk. Pertama, nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Apa yang berlaku? Air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan dan nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Seterusnya, kita lihat pula vektor lalat. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Kemudian, lalat memindahkan patogen ke makanan yang tidak ditutup. Maka, patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Jadi, perlulah kita mengelakkan memakan makanan yang tercemar ataupun yang tidak ditutup. Seterusnya, marilah kita melihat mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Terdapat 3 jenis mekanisme. Yang pertama, peringkat prima. Meningkatkan tahap kesihatan, iaitu dengan meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Kedua, meningkatkan daya tahan badan, iaitu dengan pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung, pengendali premis makanan, jamaah haji dan pengembara. Membuat pemeriksaan kesihatan berkala, mengamalkan gaya hidup sihat, iaitu menghirup udara bersih dan memakan makanan yang seimbang. Peringkat sekunder. Memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif, iaitu memberi rawatan awal kepada pesakit, mengasingkan pesakit dengan orang lain. Peringkat sekunder adalah apabila pesakit mengalami gejala jangkitan. Seterusnya, peringkat tertier, mengawal populasi vektor, iaitu dengan memusnahkan tempat pembiakan dan pelindungan vektor, melakukan semburan untuk membunuh vektor, menguatkuasakan undang-undang
dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Melindungi hos, menggunakan kelambu atau ubat nyamuk, memakai pakaian tebal. COVID-19 merupakan penyakit pandemik. Apakah penyakit pandemik? Penyakit pandemik ialah wabak yang menyerang dalam skop yang lebih besar dan kawasan yang lebih luas seperti sebuah negeri, negara, benua atau seluruh dunia. Kita lihat, COVID-19 disebabkan oleh virus yang dinamakan coronavirus. COVID-19 boleh berjangkit melalui udara, sentuhan dan juga air. COVID-19 mempunyai gejala seperti demam, batuk dan juga sukar bernafas. Marilah kita melihat apakah cara pencegahan COVID-19. Langkah-langkah pencegahan adalah jangan berada di tempat yang sesak, memakai topeng muka dan mulut, sentiasa membasuh tangan dengan sabun dan menggunakan cecair nyah kuman, hand sanitizer, melakukan penjarakan sosial 1 meter di antara satu sama lain dan dilarang bersentuhan di antara satu sama lain. Kita jaga kita. Pelajaran kita untuk hari ini telah pun tamat. Murid-murid diminta untuk membuat latihan formatif 4.1. Semoga murid-murid faham tentang tajuk ini dan juga sekian untuk kali ini. Bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Selamat menonton dan selamat menambah ilmu. Sekian, terima kasih.